pernikahan ini agenda awali, kita seringkali terperangkap bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan agama dibincangkan dalam bentuk yang katakan terbuka. Sama ada kita bersetuju ataupun tidak, sekurang-kurangnya kita akan rasa terkesan dengan laporan melalui media, perdebatan di media sosial dan sebagainya. Dan kita tidak terkecuali di Malaysia akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini saja tetapi sejak sekian lama, apabila isu berkaitan agama ditimbulkan, maka akan rasa kerisauan, keresahan dan juga saling menuduh antara satu sama lain. Tidakkah ada satu platform ataupun ruang untuk kita membuka ruang perbincangan lebih matang, lebih konstruktif, lebih terbuka untuk menyuraikan ataupun menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan agama? Adakah itu mengurangkan kredibiliti satu agama berbanding dengan agama lain ataupun bagaimana? Jadi itu yang akan kita bincangkan. Masih adakah ruang untuk kita berdialog tentang isu agama? Bersama saya pada malam ini, Profesor Madya Dato' Dr. Asri Zainul Abidin, bekas Mufti Negeri Perlis dan juga Ahli Majlis Agama Islam Negeri Perlis dan juga pensyarah di Universiti Sains Malaysia. Mungkin Prof. Madya Dato' Dr. Asri, ini bukan perkara baru. Setiap kali ada isu berkaitan dengan dialog, berkaitan dengan sensitif agama, saya akan panggil Dr. Asri berbincang. Tetapi saya rasa kita perlu lebih ataupun terbuka, kita perlu lebih ataupun konstruktif melihat dari pelbagai aspek. Sama ada kita setuju ataupun tidak bersetuju berkaitan dengan isu-isu yang ditimbulkan, tetapi mestilah berdasarkan fakta, berdasarkan ilmu, berdasarkan nilai masyarakat Malaysia. Mungkin untuk awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengambil kira soal persekitaran dan tempatan kerana agama itu datang untuk berdialog, termasuk menangani tahap pemikiran masyarakat setempat. Tetapi kita tidak boleh dikongkong oleh dogma-dogma lama yang akhirnya tidak membawa kita pergi ke hadapan. Banyak perkara yang berkaitan tentang agama, termasuk dalam hubungan antara agama ini, sebahagiannya tidak berpijak kepada fakta-fakta agama itu sendiri. Sebahagiannya berasaskan kepada prasangka, emosi dan seumpamanya. Sehingga kita dapati hampir 60 tahun kita merdeka, kita masih lagi terperangkap dengan keadaan yang lama, sedangkan dunia bergerak ke hadapan dan masyarakat dunia berbincang tentang dialog peradaban dan seumpamanya. Rational dialog, kerana apabila kita berkaitan tentang dialog, kita membawa ataupun ke meja rundingan pelbagai pihak, sama ada dalam bentuk wakil agama yang berbeza ataupun wakil pada badan sibel dan sebagainya. Adakah ia sebagai satu kompromi ataupun sebagai satu platform untuk menjadi satu ruang penyelesaian? Sebagai kalau isu berkaitan dengan isu yang diangkat pada ketika itu, mungkin penyelesaian ataupun perundingan tentang isu tersebut, tetapi mungkin dialog yang berterusan perlu dilakukan kerana persefahaman antara agama. Kerana kita selalu take for granted, Dr. Asri, kita tahu agama rakan kita, rumah terbuka ketika Deepavali, ketika Aidilfitri, tahun baru Cina, dan tak ada masalah kita boleh masuk kedai Cina ataupun kita boleh masuk dengan makanan India, daun pisang dan sebagainya. Kita selalu bercakap, tetapi adakah benar-benar kita sudah memahami perasaan, nilai, cara berinteraksi, cara mereka berinteraksi agama mereka? Ini satu perkara yang baik untuk kita timbulkan. Iaitu pertama ialah biasanya yang sensitif orang Islam, dia tak boleh nafikan. Mungkin kerana orang Islam itu agamanya begitu tersusun, adanya soal akidah, adanya soal-soal prinsip-prinsip fiqh dan seumpamanya, maka orang Islam lebih berhati-hati. Tetapi apabila kita bercakap soal agama, kita mesti balik kepada apa kata sumber Islam tentang dialog. Al-Quran menyuruh kita berdialog. Al-Quran kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Dan kita dapati Tuhan sendiri meminta dialog, Tuhan sendiri meminta hujah. Sebenarnya Tuhan tidak perlu berhujah dengan hamba, tapi Quran sering menyatakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kamu datangkan hujah-hujah kamu jika kamu orang yang benar. Quran, Tuhan mencabar hamba-hambanya supaya mendatangkan hujah jika mereka orang yang benar. Kadang-kadang Quran mencabar supaya orang datangkan Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kamu ragu tak ada apa yang kami
turunkan kepada kami, hamba kami Muhammad, maka kamu datangkanlah surah yang seperti itu. Maksudnya Tuhan sendiri memberi peluang untuk pihak lain untuk menjawab apa yang ada di dalam Quran. Padahal sebenarnya Tuhan tidak perlu dialog dengan hamba, tetapi ia ada satu contoh bahawasanya betapa dialog, betapa berhujah, memberi peluang pihak lain berhujah, sesuatu yang dialu-alukan oleh agama untuk membuktikan kekukuhan tentang ajaran agama itu sendiri, maksud ajaran Islam itu sendiri. Tapi kita kadang-kadang bila dialog, kita selalu rasa kita menyamakan Islam dengan agama lain. Baik, ini kita kena jelaskan fikiran kita. Cuba jelaskan tentang itu, berkompromi itu, tentang kompromi. Katakan kalau kita berdialog, kita bersetuju untuk menyamaratakan ataupun menjadikan Islam tu sama dengan agama-agama lain. Ini kita perlu jelaskan fikiran kita. Pertama, dialog adalah salah satu daripada ruang orang Islam mempromosikan Islam. Kerana bukan semua orang duduk Malaysia, orang Cina, orang bukan Islam di Malaysia yang kenal Islam. Walaupun kita pergi kedai dia beli barang, kita bertengkar pasal harga barang, kita bertengkar pasal kereta, kita bertengkar pasal makanan, tapi kita tidak pernah menjelaskan kepada dia prinsip-prinsip agama. Dia kenal kita, dia tahu kita pergi masjid, dia tahu kita bagi sembahyang Jumaat, tetapi dia tidak tahu apa esen, apakah intipati ajaran agama, nilai-nilai agama, dia tidak kenal. Maka ini menunjukkan bahawasanya kita perlu dialog dengan dia. Kita perlu bagi tahu Islam, tapi of course dia manusia, dia tak nak saja kita bagi tahu, dia juga nak bagi tahu yang dia punya. Maka di situ datangnya dialog. Awak bagi tahu awak punya, saya bagi tahu saya punya. Itu antara perkara yang dialog boleh mendatangkan kebaikan kepada agama, dan manusia akan mengikut apa yang terbaik. Betapa ramai orang yang berdialog, berhujah, akhirnya menghasilkan perkara yang terbaik. Kedua, kita tidak mestinya berdialog kerana kita mengiktiraf agama lain. Tapi kita bukan berdialog untuk mengiktiraf kebenaran. Tapi kita berdialog untuk mengiktiraf kewujudan. Saya tidak sebagai Muslim, saya tidak nyatakan agama Hindu benar di sisi Tuhan. Tapi saya terpaksa mengiktiraf dia wujud. Apabila dia wujud, dia wujud. Apabila dia wujud, dia mempunyai hak-hak untuk wujud. Bila hak untuk wujud itu yang kita berdialog tentangnya. Apa hak kamu dan apa hak saya untuk wujud. Islam dalam sejarahnya tidak membenarkan kita memaksa orang menganut agama Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir, apabila dia sebut tentang ayat ini, dia cerita kerana dahulu orang-orang Ansar sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, mereka kagum dengan Yahudi. Jadi anak-anak mereka bila lahir, mereka hantar kepada Yahudi supaya Yahudi baptiskan, akhirnya jadi Yahudi. Tapi bila Islam datang, mereka sudah rasa bahawa tak patut anak mereka jadi Yahudi. Anak mereka mesti jadi Muslim. Kerana mereka sudah masuk Muslim, mereka pun nak ambil anak mereka untuk dipaksa masuk Muslim. Maka Quran turun. Quran kata tiada paksaan dalam agama. Menunjukkan Quran tidak mengiktiraf kebenaran Yahudi. Yahudi menyeleweng di sudut banyak faktanya, itu keyakinan kita. Tapi Quran mengiktiraf kewujudannya. Kewujudannya. Doktor, kita akan berteriak pertama, kita akan lihat rasional juga adanya dialog ni, kerana kita tahu kadang-kadang kes tertentu melibatkan pentadbiran, saya rasa, ataupun melibatkan isu yang begitu terpencil, dibawa, diangkat oleh individu yang tidak bertanggungjawab, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang mencabar ataupun terlalu besar untuk diangkat dalam bentuk nasional ataupun dalam bentuk massal sifatnya dan menimbulkan keresahan. Dan itu perlu dielakkan kerana ramai orang akan marah. Jadi bagaimana dialog ini mampu menjadi platform ataupun ruang untuk perdamaian tersebut? Kita dalam membincangkan masih adakah ruang dialog antara agama di negara kita, terutamanya di Malaysia akhir-akhir ini. Mungkin Dr. Asri melihat bagaimana kita membawa soal-soal ini dalam bentuk yang begitu rasional, kerana kadang-kadang isu yang timbul hanya berkaitan segelintir pihak melakukan sesuatu yang silap ataupun terlepas pandang, ataupun urusan pentadbiran kawasan tersebut yang akhirnya direndahkan menjadi isu nasional, isu yang besar, menimbulkan keresahan ramai. Pastinya apabila tidak mendapat ataupun penjelasan yang sepatutnya, maka argumennya tentang rasa marah, rasa kataupun terhina dan sebagainya, sedangkan isunya berbeza. Mungkin itu sebenarnya kita perlu jelas, terutamanya di kalangan ahli politik, di kalangan penguasa agama, media dan badan-badan sivil misalnya. Sebelum membuat kenyataan, perlu dah dilihat isu itu asasnya apa ataupun ilmunya apa. Terima kasih. Saya rasa kita perlu jujur dengan agama kita.
untuk orang tak mau orang Islam. Tujuan kita di dalam menceritakan Islam, ungkapan Islam ialah kerana kita ingin mempromosi kebaikan Islam ni supaya orang lain boleh lihat keindahan agama pada sisi orang Islam. Tapi sebahagian orang barangkali dia cuba menjadi hero kepada isu-isu ni tanpa berpijak kepada alasan-alasan yang benar. Saya buat contoh yang agak jauh sedikit. Kadang-kadang tadi saya ada orang tanya saya tentang bolehkah kita kalau berniaga dengan orang Yahudi? Umpama seakan-akan dia kalau ada orang berniaga dengan Yahudi macam totally salah. Kita kena tahu yang salahnya itu di sudut mana. Kadang-kadang kita sudah tidak berpijak pada paksi yang sebenar. Nabi pernah gadai baju besi pada Yahudi. Nabi juga ada isteri yang Yahudi, iaitu Sofiyah binti Huyai, isteri Yahudi. Tapi Yahudi yang diperangi oleh Nabi ialah Yahudi yang memerangi Islam. So Islam tidak memusuhi manusia kerana keturunannya, tetapi ia memusuhinya ataupun ia menentangnya apabila dia melancarkan penentangan. So kita tak boleh ambil semua isu sebagai sama. Macam tu juga isu-isu yang ada dalam negara ni. Jadi kalau ada satu-satu isu agama, kemudian kita nak samakan di semua tempat, kita tidak boleh. Kita tidak berlaku adil. Dan kita kadang-kadang ada orang bertindak silap kerana dia tidak faham. Dan soal kefahaman ini juga penting. Saya ingat slogan Satu Malaysia ni, kita kena semak banyak perkara supaya kita benar-benar satu Malaysia. Saya buat contoh yang mudah. Kalau seorang anak non-Muslim yang lahir dalam keluarga dia pergi ke sekolah aliran dia, maksud katakanlah dia pergi ke sekolah aliran Cina, bahasa Cina, kebangsaan Cina, kemudian dia pergi ke situ, dia pergi ke luar negara, semua kelompok di sekelilingnya ialah orang yang sama daripada latar budaya yang sama dan latar agama yang sama. Kemudian pergi universiti yang sama, kemudian balik kerja pun di industri yang mempunyai latar yang sama. Bagaimana orang yang seperti ini dapat memahami latar negara dia yang bercampur-campur? Kita mungkin yang majmuk. Akhirnya dia tidak faham tentang kita. Tapi kita juga dengan lihat yang sama. Satu orang belajar di sekolah agama, sampai daripada di semuanya orang Melayu, Islam, sampai jadi ustaz, sampai kemudian patah balik keluar jadi ustaz, bercakap tentang soal agama dalam sebuah negara multi faith yang seperti ini. Kita bercakap kepelbagaian agama yang seperti ini, kita ulas tentang orang lain yang kita juga tidak ada pengalaman tentang mereka. Ini akan menyebabkan ada salah faham nanti. Dan sebagian orang menganggap kalaulah saya sebagai bekas mufti kata sebenarnya tak baik, kita sangka dia macam tu, dia belum buat, kita tak boleh bela orang bukan Muslim, kerana itu salah. Kita menderakai ataupun kita akan, maksudnya kita khianat pada agama kita sendiri. Ini juga satu perkara mentaliti yang salah. Sedangkan dalam hadis Nabi pernah bela non-Muslim. Nabi kata man zalama mu'ahidan aw intaqasahu aw kallafahu syai'an fawqa taqatihi aw akhadahu syai'an minhu min ghairi tibi nafsihi fa ana hajijuhu yawm al-qiyamah. Dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, siapa yang zalimi orang non-Muslim, rakyat non-Muslim, ataupun kurangkan haknya, ataupun bebankan dia dengan satu bebanan yang tak mampu dia, ataupun ambil perkara yang dia bukan bagi dengan keikhlasan hatinya, dia tak setuju hak dia, aku akan jadi pembelanya pada hari kiamat, kata dia. Artinya begitu dia punya pendekatan. Sebab itu kita jangan heran, Islam menjadi the fastest religion yang mana orang semua masuk dalam tempoh yang terdekat. Tapi kita orang Muslim di Malaysia kena malu sikit sebab 50 tahun lebih kita merdeka. Dr. Azki lama ataupun sempat berkelana ke United Kingdom, di Oxford dan sebagainya. Dalam peradaban saya rasa betul subur di sana. Ketika Dr. Azki sana juga isu berkenaan dengan Gaza begitu hangat, demonstrasi besar-besaran di seluruh kota London membela nasib orang Palestin di Gaza yang terkepung oleh Israel. Dan bukan hanya orang Islam. Saya kagum. Saya ambil gambar mereka. Mereka pergi ke depan kedutaan Israel. Mereka bukan Muslim, mereka pakai serban Palestin, mereka ambil cuti. Dan saya tanya kenapa? Kerana mereka ingin membela orang Muslim. Mereka bukan Muslim, tapi sebab apa? Sebab
kepahaman. Ya. Maksudnya mereka tahu setiap manusia ada hak mereka, dan mereka buat demonstrasi di samping. Sehingga kadang-kadang saya tengok sebahagian yang buat demonstrasi itu kurang faham sikit, mereka pun takbir Allah Akbar, mereka tak tahu apa yang mereka kata, dia pun kata juga dengan keadaan yang faham. Tapi kenapa mereka setelah kerana mereka rasa hak, soal hak. Tapi kita di negara kita, kalau isu-isu Palestin dan seumpamanya, kita akan dapati satu kelompok hanya satu kelompok dan satu aliran agama saja yang buat demonstrasi. Yang lain macam tak buat. Itu juga di Mesir. Dan juga isu Mesir. Kerana yang lain rasa itu tak berkaitan dengan. Maksudnya soal kesatuan dalam pengiktirafan hak ini tak berlaku di kedua belah pihak. Pihak Muslim dan pihak non-Muslim. Keadaan ini perlu dibaiki. Dan dialog adalah platform. Dan dialog adalah platform. Dan sebab saya heran kerana sebagian ulama takut dengan dialog. Sebelum pergi ke dialog, dia rasa dia nak kalah dialog. Sedangkan Tuhan mengajak sebuah dialog. Tuhan mencabar mereka mendatangkan Quran kalau jika mereka benar. Tuhan menyuruh mereka mendatangkan hujah. Kenapa kita takut? Dialog artinya mereka bagi tahu apa yang mereka tak puas hati, dan Muslim sudi mendengar, dan Muslim akan jelaskan di mana alasan kita, dan kita bagi tahu mereka apa agama kita dan apa sebenarnya inti kandungan agama kita. Dialog sesuatu yang baik. Jadi saya rasa kita kena mulakan, dan kita jangan takut. Saya rasa saya bimbang sebahagian golongan agama yang sebahagian mereka yang mereka barangkali latar kekukuhan pemikiran itu tidak begitu kuat. Lalu mereka bimbang jika mereka yang diwakilkan untuk dialog itu menjadi satu keresahan kepada mereka untuk menjawab banyak persoalan, lalu mereka buat keputusan kita jangan berdialog. Kita kalau rasa kita tidak mampu untuk pergi ke dialog, ramai lagi yang mungkin kita boleh gunakan tenaga-tenaga kita untuk berdialog, kerana dialog sentiasa sesuatu yang baik. Dan mereka pakar kita ramai di universiti, para akademia kita dan sebagainya. Kita perlu lihat kedua dong. Kita akan jelaskan apa itu dialog, kerana ada strukturnya, bukan hanya bercakap, mendengar ataupun bersurai setakat itu. Tetapi apabila bercakap tentang dialog peradaban, dialog agama, ada struktur tentang tujuannya, objektifnya, dan sudut metodologinya dan pelbagai lagi. Mungkin itu perlu disuburkan juga. Kita lihat dalam agenda awal ni, kita melihat senario sekarang. Ramai anak muda kita sudah mendapat pendidikan tinggi di dalam maupun luar negara. Taraf ekonomi semakin tinggi. Ataupun continuous learning menjadi budaya sekarang sampai peringkat yang paling tinggi, PhD dan sebagainya. Dulu tak ambil SPM, sekarang ambil SPM. Dulu tak ada degree, sekarang ambil degree. Itu menunjukkan bahawa masyarakat inginkan pembaharuan dalam hidup mereka. Pastinya dalam isu-isu berkaitan dengan agama ini juga perlu ada peningkatan dari sudut bagaimana kita menunjukkan kehebatan. Kalau Islam itu termaktub sebagai agama rasmi persekutuan, ada dalam perlembagaan, dan agama lain bebas untuk diamalkan. Jadi perlu juga ruang-ruang untuk mendengar sesama kita ni, kerana kita selalu mengambil mudah perkara ini, sedangkan anak-anak muda kita di bawah mungkin tidak faham 100% tentang itu. Terima kasih. Sebahagian orang dia rasa bila dialog ni kita nak buat keputusan balik Islam benar atau tak. Itu yang dia rasa kalau dialog saja rosak akidah. Ini yang tak betul. Kita bukan dialog nak menentukan Islam benar ataupun tak. Kita berdialog untuk melihat ruang, kerana di antara agama ini ada juga ruang common ground yang sama, yang boleh kita bekerjasama di antara mereka. Kebaikan manusia ada benda-benda kebaikan sejagat yang sama, yang kita sebagai warga negara yang boleh mengambil manfaat. Isu masyarakat semua setuju salah. Umpamanya betul, kita perlu dalam sekarang ini ramai orang manusia telah pergi dengan maklumat yang pantas daripada internet dan seumpamanya. Banyak persoalan timbul dalam kepentingan. Kemudian kita guna agama bagi kita tak boleh bincang, tak boleh kita tutup. Itu tidak menjadikan agama kuat. Itu menjadikan akhirnya orang akan rasa salah faham dengan agama, seakan-akan agama sudah tak mampu. Islam sudah tidak mampu untuk menangani ketika pihak lain memanggil kita untuk berbincang. Ketika pihak lain memanggil kita untuk berbincang, maka kita perlukan dialog ni. Dialog ini ialah saya tahu kerana sebagai orang kata nanti dialog rosak akidah. Bukan dialog untuk kata Islam sama dengan agama awak. Tak. Kita tak mau bincang pun dialog tentang di seluruh itu. Kita nak bincang sebagai kami sebagai Muslim, apa perkara yang awak perlu tahu tentang kita, awak jangan touch umpamanya. Apa perkara tentang awak yang kami akan hormati, itu antara perkara yang boleh kita dialog umpamanya. Dan manusia disuruh kena mengenali antara satu sama lain. Saya rasa saya nak minta beginilah. Saya tahu ada kebimbangan di pihak-pihak rasmi ini untuk berdialog. Saya tidak tahu apa yang menghantui mereka, tetapi saya rasa kalau mereka tak berani,
Mereka jangan halang ruang-ruang itu dibuka kepada orang lain. Kepada orang lain. Ya. Kepada badan-badan, kepada Civil, tokoh-tokoh sivil yang boleh berdialog, dan jangan awak hukum dia sebelum dia berdialog. Sebelum baru dia berdialog, kita dah kata dia sesat. Nanti dulu pergi tengok dulu, bagi dia berdialog dulu. Bila tengok dialog dan kita lihat apa kesan kebaikan yang akan dibawa. Dialog diiktiraf oleh Quran sebagai salah satu saluran menyampaikan maklumat. Ya. So saya rasa kita bagi. So mungkin ada pegawai yang takut, dia rasa nanti dia akan dia takut, dia bimbang. Ini tak Mungkin seperti Dr. Asri sendiri di Universiti Sains Malaysia, mungkin universiti boleh menjadi pemangkin, kerana di situlah akademianya, di situ dah adalah ketamanudannya, di situ adalah penyelidikan hujah dan data dan sebagainya. Kita kadang-kadang masalah, kita buat universiti banyak data-data kajian macam-macam, tapi kajian tu tak digunakan sangat kepada pihak-pihak badan-badan yang rasmi ini untuk melihat kepada permasalahan. Saya kena kadang-kadang, bukan saya kadang-kadang yang mengulas boleh dialog tak dialog ni, kadang-kadang bukan kita merendahkan, kadang-kadang mungkin seorang pegawai yang dia first degree dalam pengajian Islam, sedangkan di universiti ada profesor, ada apa, jadi pandangan-pandangan ini tidak diambil pakai kerana pegawai itu telah bertugas di bahagian badan Islam yang rasmi, dan tokoh-tokoh ini pula tidak mewakili Okey, kita yang lain pula, kerana ini merupakan kataupun keterbukaan, lapang dada dan win-win jugalah. Kerana kita tahu macam isu kertas ataupun subjek tamadun Islam dan juga negara di universiti. Saya rasa bukan isu ni bukan perkara baru. Zaman saya sudah ambil kertas ini, dan ramai rakan-rakan saya yang bukan Islam mendapat grade yang besar, grade yang tinggi. Dan saya mengkritik DAP dalam isu itu. Saya rasa DAP kadang-kadang telah menyentuh isu yang dia sendiri tidak faham. Walaupun ada, tidak, saya tahu tidak semua DAP bersetuju, tapi wakil di parlimen itu bercakap dengan hal ini seakan-akan dia rasa macam takut dengan kertas tu. Dia kata tak, kita jadikan dia option, kita galakkan. Dalam universiti tak ada benda itu. Option galakkan ini, siapa yang nak galakkan, siapa yang nak galakkan. Dalam kita lihat dalam kes students yang terlibat dengan Bakuteh itu, ada salah satu sebab kerana dia tidak faham latar negara ini, sensitiviti rakyat negara ini. Sebab itu kita perlu bagi tahu dia. Saya setuju supaya kertas itu terus diwajibkan supaya sekurang-kurangnya non-Muslim tahu juga tentang apa latar belakang, latar umum agama. Bukan awak nak kena masuk agama, tapi apa latar umum agama Islam itu, yang mana dia merupakan agama majoriti bagi penduduk negara ini, supaya awak tak sentuh perkara-perkara, awak tak buat perkara yang sensitif bagi mereka. Okey, banyak sekali ruang-ruang yang kita boleh bincangkan lagi, Dr. Asri, tetapi masih tidak mengizinkan.